والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan yatim. Kemudian aku lindungi perjalanan hidup kamu. Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan tidak ada apa-apa petunjuk. Kemudian aku tunjukkan jalan hidup kamu. Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan tidak ada apa-apa harta benda. Kemudian aku senangkan perjalanan hidup kamu. Cuma aku ingin pesan pada kamu, fa'ammal yatima fala taqhar. Pada anak-anak yatim, jangan sekali-kali kamu tengking mereka. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Pada orang yang minta-minta, usahlah kamu herdik mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan ada pun setiap nikmat-nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah pada kamu, kamu sebut-sebutlah tanda kamu mensyukuri nikmat Allah. Surah Ad-Duha. Terima kasih pada kedua-dua pengerusi majlis yang dikasihi Ketua Dewan Ulama PAS Pusat yang berhormat Datuk Ahmad Yahya, yang dikasihi dan juga yang berbahagia Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Pahang yang berhormat Ustaz Zuridan, yang dikasihi Tuan Guru Ahmad Nafiri dan juga seluruh para asatizah yang tak mampu saya sebut nama-nama dan para alim ulama yang ada pada saat ini, tanpa merasakan kekurangan rasa hormat saya kepada mereka tersebut, dan seluruh ahli jemaah yang hadir pada malam yang baik ini, terutamanya pengundi-pengundi di pelangai ini. Syukurnya pada Allah kerana pada malam yang baik ini Allah pilih kita untuk sama-sama menunjukkan rasa kasih dan cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harap dengan kehadiran kita malam ini, salah satu di antara tanda-tanda keimanan kita terhadap apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu bahawa semenjak sebelum daripada Rasulullah wafat lagi, Rasulullah sering kali menyebut tentang umat yang kita berada saat ini. Bahkan pernah sahabat-sahabat bila berada bersama dengan Rasulullah, Rasulullah sebut pada sahabat-sahabat, sampaikan salam aku kepada umat yang mencintai aku. Sahabat-sahabat tegur kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah kami ini tidak mencintai kamu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, kamu mencintai aku. Lalu sahabat tanya, adakah ada lagi orang yang mencintai kamu daripada kami ini ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ada. Rasulullah kata, kamu mencintai aku, tapi ada lagi yang lebih mencintai daripada kamu terhadap aku. Lalu Rasulullah sebut, tuba liman ra'ani wa yu'minu bi.
Kemudian Rasulullah sambung lagi, watuba, 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 liman lam yarani wa yu'minu bi. Rasulullah mula sebut, beruntunglah orang-orang yang pernah melihat wajah aku, kemudian dia beriman dengan apa yang aku bawa. Rasulullah sebut 3 kali, watuba, watuba, watuba. 3 kali Rasulullah sebut, dan beruntunglah, dan beruntunglah, beruntunglah. Rasulullah sebut, liman lam yarani wa yu'minu bi. Orang yang dia tak pernah melihat wajah aku, tiba-tiba dia beriman kepada apa yang aku bawa. Siapa yang tak pernah melihat wajah Rasulullah? Kita lah. Kita, jarak kita dengan Rasulullah sejarak 1500 tahun. 1500 tahun ni bukan masa yang mudah untuk nak mengingatkan pada seseorang. Kita tak payah tanya orang lain. Kalau kita sebut, kita tanya saja kepada keluarga kita. Hari ini kalau orang tanya, siapa nama ayah kita? Boleh jadi kita boleh jawab, nama ayah kita. Kalau orang tanya kita, siapa nama datuk kita? Boleh jadi kita boleh jawab lagi. Tapi kalau orang tanya banyak lagi, siapa nama datuk kepada datuk kita? Tentu kita tak boleh jawab. Walaupun dia satu keturunan dengan kita. Tapi ada seorang manusia yang kita kena jawab. Walaupun dia tak satu keturunan dengan kita. Walaupun dia tak sebangsa dengan kita. Walaupun dia tidak berada bersama di kampung halaman kita. Kita kena jawab dia. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena jawab. Di dunia kita kena jawab. Kemudian kita masuk dalam kubur nanti sekejap lagi. Soalan yang kedua lepas pada tanya ma rabbuka, ditanya terus, man hadzal rajul? Siapa lelaki ni dalam hidup kamu? Kita kena jawab. Kita bangkit di akhirat nanti, kita akan cari seorang saja. Kita tak cari pasangan hidup kita. Kita tak cari mak ayah kita. Kita tak sibuk nak cari dalam hidup kita orang lain dalam hidup kita. Kita akan cari seorang je, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita masuk dalam syurga. Kita masuk dalam syurga, kita perlu nak duduk sebelah Rasulullah. Ada seorang sahabat, kalau kita baca dalam sirah, malam-malam dia tidur depan rumah Rasulullah. Malam-malam, tiap-tiap malam dia tidur depan rumah Rasulullah. Dia bawa kain selimut, dia tidur dekat tangga rumah Rasulullah. Kemudian kerja dia pagi je, bila Rasulullah bangun untuk nak bangun tahajud malam, dia akan bingkah bangun, dia akan ambil ceret, kemudian dia akan tuangkan air pada Rasulullah untuk mengambil wuduk. Demikianlah malam-malam yang dilalui. Kerja dia ambil air, kemudian tuangkan air untuk Rasulullah ambil wuduk. Satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai saja ambil wuduk, Rasulullah memandang wajah dia. Rasulullah tanya pada dia, salni, kamu mintalah dengan aku. Kamu nak apa sebenarnya? Tiap-tiap malam kamu datang tidur depan rumah aku. Kamu nak projek ke? Kamu nak apa dia? Yang kamu datang beria sangat tidur depan rumah aku. Kamu nak apa sebenarnya dalam hidup kamu? Dia jawab pada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku agar aku an urafiquka fil jannah. Ya Rasulullah, jadikanlah aku ni di antara orang yang akan duduk sebelah dengan kamu dalam syurga nanti. Yang tu je yang diminta dengan Rasulullah. Padahal kalau dia nak minta yang lain, dia boleh minta. Kerana Rasulullah di waktu itu Presiden negara. Bukan PMX lagi dia panggil. Tapi nak sebutnya, peringkat kedudukan dia terlampau tinggi. Minta apa saja sepatutnya demikian. Tapi dia jawab apa dia? Aku minta satu je Rasulullah. An urafiquka fil jannah.
Aku nak minta supaya kamu doa aku ya Rasulullah, biar aku duduk sebelah dengan kamu dalam syurga nanti. Rasulullah jawab, kalau begitu, tolonglah aku dalam aku membantu kamu agar kamu duduk sebelah aku dalam syurga nanti. Bikasratis sujud, Rasulullah sebut, dengan memperbanyakkan sujud dalam hidup kamu sebagai tanda kehambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama menafsirkan cerita ini, menggambarkan dalam hidup kita ni, dia tak boleh berhenti dengan rasa cinta saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, tak boleh kita dalam hidup kita hanya sekadar nak suruh rasa cinta saja pada Rasulullah. Tak boleh demikian. Kena lebih daripada rasa cinta pada Rasulullah dalam hidup kita ini. Ini yang dimaksudkan oleh para alim ulama agar dijadikan program-program sebegini. Diingatkan kita supaya kita ni lebih daripada rasa cinta terhadap Rasulullah. Jangan kita berhenti dengan rasa cinta ini. Kerana kalau kita berhenti dengan rasa cinta ini saja, nanti kita akan tertinggal Allah. Katanya para alim ulama demikian. Mencintai Rasulullah, mestilah peringkat yang seterusnya ialah sampai kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna kita cinta tapi kita lawan balik ajaran yang dibawa oleh Rasulullah? Apa makna malam ni kita berkumpul di dataran purnama ini, tiba-tiba bangun subuh besok kita bangun pukul 7:30 pagi? Apa makna kita cinta pada Rasulullah? Tiba-tiba kita lawan perjuangan Islam. Kita tak boleh bersama dengan para alim ulama. Apa makna rasa cinta pada Rasulullah? Dalam masa yang sama, kita tak boleh sokong apa yang dibawa oleh para alim ulama untuk menegakkan kerja-kerja yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta mesti sampai beriman. Dia bukan cinta sekadar untuk melahirkan letak dalam jiwa kita saja, tidak. Tapi musuh-musuh Islam semenjak tahun 1924 dahulu, mereka telah merenggut rasa cinta dalam tubuh badan di kalangan kita ini sendiri. Sudah tercabut rasa cinta ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cabut rasa cinta yang ada dalam tubuh badan setiap umat Islam sebelum daripada ini? Kamal Atatürk yang telah membawa pahaman sekularis. Pahaman sekularis ini dicabut oleh Kamal Atatürk daripada setiap dada-dada orang Islam, daripada mencintai Rasulullah kepada mencintai kepada kehidupan di dunia ini sendiri. Rasa cinta yang telah dipupuk oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bina umat yang hebat, kecintaan sampai peringkat beriman kepada Allah. Malam ni saya buat contoh, beberapa contoh yang mudah. Manusia yang mencintai Rasulullah sesuai dengan nasyid yang dikumandangkan tadi. Mujahidah, di antara mujahidah yang terhebat dalam sejarah Islam, salah seorangnya yang disebut dengan nama Khadijah binti Khuwailid. Satu-satu wanita, satu-satunya perempuan mujahidah yang sentiasa meniti namanya di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah binti Khuwailid, tuan-tuan baca dalam sejarah, di antara orang yang walaupun dia sudah wafat, dia telah menghadap di hadapan Allah, tapi namanya sentiasa meniti di bibir Rasulullah. Rasulullah duduk dengan Aisyah, Rasulullah duduk dengan Hafsah, Rasulullah duduk dengan Maimunah, isteri Rasulullah yang lain, nama Khadijah sentiasa disebut oleh Rasulullah. Sampaikan seorang nama isteri Rasulullah, Ummahatul Mukminin, ibu kita semua ini, Aisyah radhiyallahu anha sebut, aku tak pernah rasa cemburu dalam hidup aku melebihi rasa cemburunya aku terhadap Khadijah binti Khuwailid. Cemburu yang teramat sangat dalam hati aku. Khadijah binti Khuwailid. Di waktu mana Rasulullah duduk bergurau dengan Aisyah, Rasulullah akan sebut, untungkan kalau Khadijah masih ada, sonokkan
kalau Khadijah masih lagi hidup, yang menyebabkan Aisyah ni rasa cemburu dia, akhirnya ditinggalkan Rasulullah. Dia tinggal, dia pergi ke dapur, dia masak untuk menenangkan perasaan. Ini di antara cara orang perempuan menenangkan perasaan ulama-ulama sebut, ialah dengan masak. Kalau orang perempuan tak berapa nak masak, tanda perasaan dia ada masalah. Dia akan bermasalah perasaan dia. Allah jadikan ketenangan dengan masak. Aisyah dia masak. Bila dimasak saja, bila di tengah-tengah masak, Rasulullah datang. Rasulullah tanya Aisyah, Aisyah, kamu buat apa wahai Aisyah? Lalu Aisyah menjawab, masak ya Rasulullah. Masak. Rasulullah sebut, boleh tak kamu masak tu, kuah tu biar banyak. Rasulullah sebut demikian. Kuah yang banyak itu, nanti biar banyak je kuah. Lauk sikit tak apa. Lalu Aisyah tanya Rasulullah, untuk apa ya Rasulullah? Kuah banyak, kita 2 orang saja. Bagaimana untuk kita nak makan dengan kuah yang banyak ini? Tak, Rasulullah sebut. Kuah ini untuk kawan-kawan Khadijah. Rasulullah sebut lagi nama Khadijah. Aisyah bila disebut lagi nama Khadijah, Aisyah mula di waktu ini datang. Katanya, Aisyah, aku datang bersimpuh dekat dengan Rasulullah. Bila aku datang bersimpuh dekat dengan Rasulullah, aku pegang tangan Rasulullah. Aku tanya Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa kamu sibuk membilang nama orang yang sudah wafat ya Rasulullah? Kenapa kamu tak sebut nama orang yang masih hidup ini ya Rasulullah? Nama orang yang dah wafat itu berulang kali di bibir kamu ya Rasulullah. Kenapa dengan orang yang hidup ini kamu tak sebut ya Rasulullah? Rasulullah tengok Aisyah. Rasulullah sebut, Aisyah, kamu cemburu Aisyah? Kamu cemburu Aisyah? Aisyah jawab, ya Rasulullah, saya cemburu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Aisyah, kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Rasulullah mula mengulang, Rasulullah mula menyebut satu persatu kehebatan Khadijah. Satu-satunya perempuan yang beriman pada Allah. Saat mana tak ada lagi orang yang beriman pada Allah, tiba-tiba Khadijah binti Khuwailid memberi kekuatan dalam hidup aku, menjadikan aku benar-benar seorang Rasul di saat mana aku membawa permulaan Islam ini. Khadijah, saat mana Rasulullah balik daripada Gua Hira, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, zammiluni, simutilah aku, simutilah aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta Khadijah selimut yang disebut dengan Rasulullah dalam menggigil ketakutan ini. Khadijah ambil kain selimut, balut tubuh badan Rasulullah, bisik di telinga Rasulullah, sabar wahai suami aku, tentu ada hikmah yang Allah sedang sediakan untuk diri kamu. Tentu ada yang Allah ingin angkat darjat kamu. Diberi semangat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni Khadijah. Kita kan, kalaulah orang kita ni berada tempat Rasulullah lah, malam-malam balik-balik bagi tahu pada isteri, simuk abang, simuk abang. Agak-agak isteri simuk tak? Isteri kita simut, dia simut. Tapi sambil simut tu, dia datang bisik dekat telinga kita. Siapa suruh duduk dalam gua tu, siapa suruh? Elok orang tak duduk, kita duduk. Dah kena sampuk dah tu. Ni nak sebutnya Khadijah memberi semangat. Kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Bergenang air mata Aisyah radhiyallahu anha. Menitik air mata Aisyah. Dengar Rasulullah mula tanya, kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Satu-satu perempuan yang melahirkan zuriat daripada tubuh badan yang tua renta itu, dengan 6 orang zuriat yang lahir daripada badan yang tua, saat mana aku berusia 25 tahun dan saat mana dia berusia 40 tahun, tiba-tiba melahirkan lagi zuriat daripada tubuh badan yang sebegitu. Umur 40 tahun dapat zuriat lagi. Tempat kita ni, cuba sentuh isteri kita umur 40 tahun.
Sentuh-sentuh je mesti orang rumah mandang atas bawah, atas bawah. Abang tu ada kencing manis tahu dia. Abang tu gaut ada, jantung ada. Kilang tutup dah, kilang tutup. Ni mujahidah yang dilaungkan sebentar tadi. Nak sebut gambaran, kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Terdiam Aisyah. Saat itu dia membatukan tubuh badan dia. Mendengar nama Khadijah yang terulang dan terulang di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut, kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Satu-satu perempuan yang datang daripada keturunan bangsawan, seorang perempuan rupawan, daripada seorang perempuan yang hartawan. Dia memiliki segala-gala dalam hidupnya. Tapi saat mana dia menghadap di hadapan Allah, dia tidak memiliki apa-apa lagi kecuali yang ada dalam hidup dia hanya keimanan yang datang daripada kecintaan. Hanya ada Allah dan juga Rasul yang berbaki dalam hidupnya. Tuan-tuan baca dalam sejarah. Saya tak cadang nak panjangkan cerita ni. Saya nak sebut tentang besarnya pengorbanan, kecintaan sehingga melahirkan keimanan. Saat mana Khadijah terbaring tak boleh bangun. Khadijah tak boleh bangun. Rasulullah riba di atas ribaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu itu dada Khadijah naik berombak-berombak dalam keadaan menggigil kesakitan. Kejap-kejap pegang tangan Rasulullah, cium tangan Rasulullah, sebut berulang kali di bibirnya, sakit ya Rasulullah, sakit. Bagi tahu pada Rasulullah yang dia sakit. Rasulullah mengulang kata yang pernah diberi semangat, sabar wahai Khadijah, Allah tentu ingin memuliakan kamu. Kamu tak akan nak Allah sia-siakan segala kerja-kerja kamu. Saat mana dalam keadaan begitu, kejap-kejap cium tangan Rasulullah, sekejap-kejap mengalir mata, kesat air mata di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut ada Rasulullah sakit. Rasulullah tengok isteri yang terbaring di atas ribaan ini. Rasulullah ambil bantal. Rasulullah letak bantal di bawah kepala Khadijah. Rasulullah bingkah bangun. Rasulullah keluar, berdiri di beranda rumah Rasulullah. Saat itu mula mengalir deras air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sampai hati nak mengalir air mata di hadapan isteri yang sedang menanggung kesakitan itu. Rasulullah kesak air mata Rasulullah. Tiba-tiba saat itu turun malaikat Jibril, datang bagi tahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dihantar khusus oleh Allah, didatangkan khusus oleh Allah untuk membawa salam khusus daripada Allah untuk isteri kamu Khadijah binti Khuwailid. Dengar je Allah kirim salam. Bergegas Rasulullah masuk. Allah kirim salam. Masuk, kembali pangku di atas ribaan, kepalanya dia letak di atas ribaan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mula menundukkan kepala Rasulullah. Rasulullah mula kesat, peluh-peluh yang mula mengecik di dahi Khadijah. Rasulullah bisik di telinga Khadijah, ya Khadijah, Allahu yukri'uki salam. Wahai Khadijah, Allah kirim salam pada kamu. Dengar Allah kirim salam. Khadijah yang tak dibangun, tolak dada nak bangun, nak jawab salam daripada Allah, tolak dada. Bila tolak dada, Rasulullah tolak di belakang Khadijah. Rasulullah pegang tampung di belakang Khadijah. Khadijah angkat tangan, jawab salam daripada Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, kamulah pemilik kesejahteraan ya Allah. Wa minkas salam, daripada kamu datang kesejahteraan ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepada kamu kembali kesejahteraan ini ya Allah. Fahayna rabbana bisalam, ya Allah tolong hidupkanlah kami dengan kesejahteraan daripada kamu ya Allah. Wa adkhilnal jannata darussalam, masukkanlah kami ke dalam syurga darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Bila sebut saja begitu,
rebah Khadijah. Kemudian Khadijah pegang tangan Rasulullah, cium tangan Rasulullah. Bila cium Rasul, Khadijah sebut terus, ya Rasulullah, saat mana kamu bawa Islam suatu hari nanti ya Rasulullah, tiba-tiba tak ada seorang pun yang ingin menyokong kamu, yang ingin mengundi kamu, yang ingin memberi sokongan pada perjuangan kamu. Kamu tolong kenang, nama aku Khadijah binti Khuwailid tetap bersama dengan kamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, disebut dan dibincang oleh para alim ulama kata-kata yang indah ini. Rasulullah disebut oleh Khadijah, ya Rasulullah, kalau mana kamu bawa Islam, tiba-tiba tiada lagi harta benda kamu. Kamu tidak memiliki apa-apa lagi ya Rasulullah. Kamu tolong datang ke kuburan aku suatu hari nanti ya Rasulullah. Kamu tolong gali kubur aku ya Rasulullah. Kamu ambil tulang-tulang aku itu ya Rasulullah. Kamu bawa ke pasar, kamu jual tulang-tulang itu, kamu gunakan untuk kerja-kerja Islam ya Rasulullah. Menangis teresak-esak Rasulullah. Manusia yang sebegini, ia mencintai sehingga beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ribuan lagi kisah-kisah cinta yang terjadi di kalangan para sahabat terhadap Rasulullah. Yang malam ni saya tak sempat nak cerita tentang cinta sehingga beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memadailah para alim ulama sebut, bila kamu mula tumbuhkan rasa cinta ini dalam jiwa kita, untuk kita menjadi manusia yang beriman pada Allah, mulakan dengan selawat. Mulakan dengan selawat yang tak berhenti daripada bibir kita. Kemudian yang akhir-akhir ini, para alim ulama mengumandangkan qasidah, melagukan lagu-lagu indah untuk menjadikan kecintaan pada hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mulakan alim ulama ajar supaya kita mula merapatkan diri kita dengan para alim ulama. Duduk dekat dengan orang saleh, jangan jauh dengan orang saleh. Paling-paling tak nak pun mari dekat dengan masjid dan duduk dalam majlis-majlis ilmu. Jangan halang orang yang menyebarkan agama Allah. Jangan kita buat kerja-kerja yang dilaknat oleh Allah. Bahkan kita memberi sokongan dalam kerja-kerja yang dibawa untuk ditegakkan Islam di atas muka bumi ini. Ini di antara cara demikian. Kemudian diajar lagi supaya kita mencintai Rasulullah, menghidupkan kembali sunnah Rasulullah. Kemudian diajar lagi kemuncak keberanian untuk mati syahid di jalan Allah dalam menegakkan kerja-kerja Islam itu. Ini mesti ada dalam jiwa kita, perasaan ingin mati syahid untuk kita bertemu di hadapan Allah dalam keadaan kita bawa Islam, memikul tanggungjawab Islam ini. Siapa-siapa yang dia benar-benar mencintai Rasulullah, dia sanggup korban apa saja, harta dia, tenaga dia, masa dia, seluruh harta nyawa dia untuk Islam. Nyawa dia untuk Islam. Dan telah terbukti yang disebut dalam Al-Quranul Karim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Ada di kalangan orang mukmin yang telah menunjukkan bukti benar-benar dia mencintai Allah dengan faminhum man qada nahbah. Ada di kalangan mereka yang telah gugur di jalan Allah. Wa minhum man yantazir. Ada di kalangan mereka yang sedang menunggu-nunggu saat untuk gugur di jalan Allah. Siapa yang sedang menunggu untuk gugur di jalan Allah? Kita. Yang sering ditakuti oleh sekularis, yang ditakuti oleh komunis, yang ditakuti oleh nasionalis. Mereka semua berebut habuan kebendaan dunia. Manakala kita berebut habuan yang besar yang disebut dengan syurga Allah yang sedang menanti dalam perjuangan Islam ini sendiri. Berbeza kita dengan mereka. Satu, kena faham, pengundi-pengundi di perangai ini, jangan buat perangai. Orang perangai, jangan buat perangai. Jangan buat perangai. Perangai apa dia? Mencintai dunia sehingga tertinggal akhirat. Kita mesti mati. Saya akan mati, tuan-tuan akan mati. Tapi nampak gaya macam tuan-tuan dulu mati. Cuma kita harap supaya
Dan lepas pada kematian kita ini, kita berjumpa dengan janji Allah. Ini perjuangan yang dibawa oleh PAS, yang tidak dibawa oleh parti-parti lain. Parti lain bercakap lain, hari ini lain, besok lain, dan semuanya pembohongan yang jelas-jelas ditunjuk dalam masyarakat kita pada hari ini. Kita tak boleh pegang kata-kata mereka. Pembohongan yang paling besar. Saya nak sebut Rasulullah tak pernah bohong. Dan Rasulullah larang, jangan lantik pemimpin yang bohong. Rasulullah tak pernah bohong. Waktu mana Umayyah bin Khalaf diberitahu dia akan dibunuh oleh Rasulullah, terkejut Umayyah. Dia sebut ada isteri dia, Muhammad bagi tahu aku akan dibunuh. Aku akan dibunuh. Lalu katanya isteri dia, apakah benar Muhammad menyebut demikian? Ya, katanya Umayyah. Lalu isteri Umayyah bin Khalaf ni kata apa dia? Muhammad itu betul. Muhammad tak pernah berbohong. Lalu di saat itu Umayyah bin Khalaf ni ketua pemuka yang paling sombong di kota Mekah. Di antara orang-orang yang sombong di kota Mekah, yang mencaci Rasulullah, menghina Rasulullah. Lalu Umayyah mengharamkan diri dia keluar daripada kota Mekah. Tapi waktu mana perang Badar, lalu dipujuk oleh Abu Jahal. Abu Jahal pujuk Umayyah, kalau kamu tak pergi, nescaya orang lain tak akan pergi. Kamu kena pergi. Lalu Umayyah teringat, Muhammad dah beritahu aku akan dibunuh. Muhammad telah beritahu aku akan dibunuh. Muhammad bukan pembohong. Disebut demikian, Muhammad bukan pembohong. Tapi nak sebut aja, oleh kerana Abu Jahal sebut, kamu pergi, kamu nampak peperangan berlaku teruk sikit, kamu lagi pulang. Kamu lagi pulang. Dan dia makan pujukan. Dalam perang Uhud ini, dalam perang Badar itu, berjaya Umayyah telah dibunuh oleh Bilal bin Rabah. Dan di waktu mana dibalik saja meraung isteri pada Umayyah, Muhammad bukan pembohong. Kalau tempat kita ni, kita nak sebut apa? Pemimpin kita tak bohong. Dia bercakap sebelum pilihan raya lain, lepas pada jadi pilihan raya lain. Mana satu yang kita nak pegang? Sebelum pilihan raya, kata dia ni jahat, dia ni sakau, dia ni. Lepas pilihan raya, baik dengan dia ni. Siapa yang kena tipu? Pengundi-pengundi pelangai. Jangan buat perangai. Jangan kita ditipu berkali-kali oleh mereka yang bohong itu. Pastikan kita tidak dapat pemimpin yang berbohong. Pastikan kita datang orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik untuk menjadi pemimpin kita. Ingat 7 hari bulan, wajib orang Islam di pelangai ini mesti keluar daripada rumah masing-masing, keluar mengundi dan memastikan melantik pemimpin yang betul-betul boleh membawa kita sampai ke akhirat Allah. Aku qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.